Baik, terima kasih diucapkan buat rakan setugas kita, Hayatul dan juga Fifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera Auda. Alhamdulillah kita bersua pada pagi ini ya. Dan terima kasih kepada Auda yang terus setia menyaksikan rampai pagi yang kami bawakan lintas langsung dari daerah Tutong. Dan sebagai perkongsian bersama, keadaan cuaca di sekitar kawasan daerah Tutong dalam keadaan yang hujan lebat ya pada ketika ini. Jadi kepada Auda yang sedang memandu, tingkatkan kewaspadaan Auda dan sentiasalah patuhi peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Dan didoakan buat Auda, semoga Auda akan selamat sampai ke destinasi yang hendak Auda tuju pada pagi ini. Auda, kita telah pun memasuki cuti persekolahan penggal kedua bagi para pelajar peringkat sekolah rendah dan juga peringkat sekolah menengah. Jadi bersempena dengan cuti sekolah ini, Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong mengadakan program cuti sekolah yang akan bermula pada hari ini sehingga hari Sabtu 17 Ogos 2024. Di mana pada hari ini akan diadakan aktiviti sesi bercerita bagi kanak-kanak dan juga muda-mudi, dan esok akan diadakan aktiviti bermain warna dan juga kenali warisan Kitani, permainan tradisi Brunei. Di mana program ini akan bermula seawal jam 9 pagi dengan aktiviti sesi membaca buku selama 10 minit. Dan bagi Auda yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut mengenai dengan pengisian program ini, Auda bolehlah terus melayari ke laman media sosial DPP Brunei ataupun Auda boleh terus mengunjungi ke Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong. Manakala makluman yang seterusnya, esok hari Selasa 6 Ogos 2024 akan berlangsungnya klinik badminton sempena kejohanan badminton terbuka Daerah Tutong 2024, di mana akan berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tutong dan insyaAllah akan bermula seawal jam 8 pagi hingga 12 tengah hari. Dan itulah ada dua makluman yang dapat dikongsikan untuk pagi ini. Seterusnya kita akan beralih untuk ikuti satu bahan visual yang telah pun kami sediakan untuk Auda bagi edisinya untuk pagi ini. Mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penonton, dapat kita ni lihat di belakang ini merupakan koleksi pingat. Namun saya percaya ada penonton pasti ada menyimpannya banyak koleksi, bukan saja pingat, mungkin ada antaranya mainan ataupun koleksi figura, anime dan sebagainya. Yang pasti antara salah satu sebab mengapa kita ni menyimpan koleksi ini adalah kerana minat dan juga kita ni menghargai sesuatu barang itu. Dan menerusi pertemuan kita pada kali ini, saya akan bawakan kepada Auda koleksi barang yang mungkin saja dapat membuka minda Auda dan juga menjadi salah satu inspirasi kepada Auda. Jadi untuk itu teruskan kisah Auda bersama saya. Berbicara mengenai barangan koleksi, ia beristilah mengumpul sesuatu berupa benda-bendaan dalam kuantiti yang banyak. Sama ada barang tersebut adalah sesuatu yang sukar ditemui maupun sesuatu barang yang kebiasaan dan mudah dimiliki oleh sesiapa sahaja. Koleksi-koleksi yang berjaya dikumpul dalam bilangan yang banyak bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dikecapi, kerana terdapat sebilangan para pengumpul koleksi hanya akan dapat melakukan perkara tersebut setelah bertahun-tahun, malah berdekad-dekad, dan ada juga yang berkurun lamanya, iaitu yang merupakan koleksi turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang seterusnya barulah dapat mengumpulkannya. Oleh demikian, wajarlah setiap koleksi itu dikategorikan sebagai suatu barangan yang amat disayangi dan begitu berharga buat para pengumpulnya. Antara contoh koleksi barangan yang sering kita melihat ialah koleksi barangan antik. Koleksi-koleksi seumpama ini bukan sahaja begitu bernilai, malah menyimpan keunikannya tersendiri selain mencerminkan kebudayaan dan cara hidup orang dahulu kalanya. Menyingkap akan sejarah dari barangan koleksi seperti ini pasti sahaja ia suatu perkara yang mungkin kita tidak pernah mengetahuinya. Namun dengan adanya insan-insan yang mengumpulkannya membolehkan generasi masa kini dan akan datang tahu dan mengenali barangan antik seperti celapa, langguai, paspan,
malah alat-alat permainan tradisional dan sebagainya yang masih tersimpan rapi dan kemas. Khazanah berharga turun-temurun seumpama ini yang kebanyakannya sukar untuk diperoleh dan telah berusia ratusan tahun itu semestinya dipertahankan dan didedahkan kepada generasi-generasi baru agar barangan lama dan antik ini tidak akan pernah punah dengan arus kemodenan zaman. Lain pula halnya bagi para peminat figura. Bagi para pengumpul koleksi-koleksi berupa figura, mereka menilai sesuatu figura itu daripada perspektif yang berbeza, seperti melihat pada perincian mereka bentuk sesuatu figura, persamaan sesuatu figura itu dengan bentuk aslinya, malah sehingga pada kesalahan cetakan pada sesuatu figura yang boleh sama ada menjejaskan atau menambah baik nilai pada sesuatu koleksi tersebut. Lazimnya para pengumpul koleksi-koleksi seumpama ini adalah terdiri daripada golongan muda ke dewasa yang mempunyai minat terhadap sesuatu figura sedari mereka berusia kanak-kanak. Meski terlihat seperti mudah untuk dikumpul koleksi-koleksi sedemikian, namun hakikatnya ia memerlukan minat, kesungguhan, malah pengorbanan dari segi perbelanjaan wang kerana untuk mengumpul koleksi-koleksi sedemikian bukanlah sesuatu yang murah dan hanya para peminatnya sahaja yang betul-betul memahami signifikannya mengumpul koleksi-koleksi seumpama ini. Terdapat juga sebilangan para pengumpul koleksi yang terdiri daripada mereka yang gemar terhadap alam dan keindahan, iaitu mereka yang suka terhadap tumbuhan ornamental. Para pengumpul bunga-bungaan menilai sesuatu tumbuhan itu sebagai sukar untuk didapati ialah melalui cara hybridnya, lokasi endemik sesuatu tumbuhan itu, keunikan yang ada pada bentuk daun, batang dan lain-lain. Serta faktor tambahan lain ialah jika sesuatu tumbuhan atau tanaman itu menjadi permintaan tinggi, maka harga tumbuhan itu akan melonjak naik. Bagi para pengumpul tumbuhan ornamental, koleksi-koleksi bunga-bungaan yang dikumpul yang mewarnai pekarangan rumah adalah sebagai penawar bagi meredakan tekanan stres selain sebagai salah satu riadah di waktu pagi atau petang dengan cara meluangkan masa terluang memeduli tanaman-tanaman ornamental. Adapun sebilangan pengumpul koleksi berpendapat, terdapat beberapa cara untuk memperkenalkan keunikan serta menyebarluaskan koleksi-koleksi mereka bertujuan untuk pendidikan am buat orang ramai, sekaligus mempertahankan khazanah berharga ini antaranya melalui jual beli barangan koleksi lama, terutamanya bersama penggemarnya agar dapat diturun-temurunkan. Selain itu dengan cara menyediakan satu ruangan khas atau galeri yang dapat dilawati oleh sanak saudara dan orang ramai. Dan ada juga dengan cara membuatnya sendiri bagi mereka yang berkemahiran dalam bidang pertukangan dan sekaligus mengadakan bengkel pembuatannya agar generasi penerus dapat mengekalkan seni kreatif pembuatannya, misalnya keris, pemarang dan lain-lain. Meski terlihat sebagai hanya sekadar hobi, namun mempunyai barangan koleksi mempunyai kebaikan dari segi psikologinya, seperti dapat membangun keinginan untuk pengetahuan. Perkara ini jelas dilihat bila mana seseorang yang mempunyai koleksi akan mengetahui banyak perkara tentang koleksi-koleksinya, sekaligus membangun harga diri dan membantu meningkatkan kepercayaan diri. Selain itu, dapat mengawal tekanan stres kerana rata-rata yang mempunyai barangan koleksi ini bermula daripada hobi dan akhirnya menjadi minat yang dapat menggembirakan diri.